kita memanjatkan syukur kepada Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam majlis ini pada petang yang berbahagia ini bersama dengan dipimpin oleh Ustaz Yunus Komarudin. InsyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat daripada kongsian daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Ini dia pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang berdoa tuan pengurusi majlis dan tuan rumah, mudah-mudahan perhimpunan kita ni dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut redha Allah ni satu perkara yang kita sentiasa perlu diperingatkan. Dia bukan ada laluan kapet merah. Kita akan diuji satu persatu. Tapi kalau kalbu tu bergantung dah dengan Allah Subhanahu wa taala, okey. Tapi kalau ada selain daripada Allah masuk campur kalbu kita tu, itu ribut lah. Ribut. Baik, kita sampai yang ke berapa? Kedua. Nasihat kedua lah. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali hidup lahir 450 Hijrah, meninggalnya 505 Hijrah. Jadi dia hidup di kurun yang keempat. Jadi orang tanya kepada Imam Ghazali, kenapa tak buat mazhab ni? Sebab dia alim. Dia alim. Dia kata, aku terlepas daripada 3 kurun yang Nabi SAW menjamin umat dia tu. Kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Padahal dia alim. Itulah tawaduknya Imam Ghazali, dan dia bermazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i. Tara-tara kita ni janganlah tak memazhab. Tak, Imam Ghazali buat mazhab. Macam itu. Dan itu semualah. Jadi kata Imam Ghazali, tajuk ni mungkin penyusun kitab ni yang buatlah. Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Nabi SAW ada adin an-nasihah. Agama ni nasihat. Adakah seseorang manusia terlepas daripada menerima nasihat? Tak ada. Kerana kita bukan satu penciptaan yang sempurna 100%, tak. Kita mungkin lebih dekat ilmu, kita kekurangan dekat sabar. Mungkin. Tak. Kita ada itu tapi kita tak ada ini. Maka kita ni saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu. Dan saling, yang paling penting sekali ialah saling maaf-memaafkan. Kenapa? Pertama sebab kita memang ada dosa. Kita memang bersalah pada satu ketika. Dan ketika itu kita harap dimaafkan. Maka itu sifat setiap manusia. Maka kenapa pula kita tak boleh memaafkan orang lain? Tak? Kerana ego. Dalam diri tu ada sifat iblis. Iblis tak boleh terima orang lebih pada dia. Padahal orang tu memang lebih pun. Adam tu secara mata kasar dia tak nampak kelebihan. Tapi Allah yang mencipta, Allah perintah sujud. Jadi sebenarnya Allah murka tu sebab dia rasa dia lebih hebat pada Allah pula. Sampai tak nak tu. Itu masalah dia tu. Padahal dia pun dicipta oleh Allah. Dipanggil kelalaian. Kelalaian. Jadi saya tak suka sebut setan, saya suka sebut iblis.
Sebab iblis ni dia tajam sikit. Kalau setan ni ada ahli setan. Tak rasa apa-apa lah. Macam kita cakap, kalau cakap jahil tak rasa apa-apa. Cakap bodoh marah. Padahal sama sama tu. Jadi dia kata, wahai anakku yang tercinta. Dia bahasa kasih sayang seorang guru kepada anak murid dia. Cerita ni yang paling seronok kalau guru sayang. Tu. Paling yang kita nak tu guru tu sayang kita. Guru tu ingat kita. Tapi biasanya kalau guru sayang kita tu, guru ingat kita tu, dia labi kita cukup-cukup, tahu labi. Dia labi kita cukup-cukup. Kejap kena marah, kejap-kejap itu, kejap-kejap ini. Seolah-olah orang kata guru tu benci kau, padahal guru sayang. Kalau guru benci, guru biar. Sebagaimana Allah membenci Fir'aun, Allah biar dia. Nak kaya, aku bagi kaya. Nak pemerintahan, kau memerintah Mesir. Nak magic, dia boleh tukar ulu ke hilir, air hilir ke ulu, pakai remote jari dia je. Bertukar itu arah dia. Dia boleh hidup ke orang mati. Segala-galanya Allah bagi. Jadi ingat, saya kena ingat, kadang-kadang Allah memberi itu kerana benci. Wa iyyazubillah min dzalik. Sebab tu dalam doa kita, selalu saya pesan untuk diri saya dan kita semua, ya Allah, jika baik di sisi Engkau, bagilah. Kita kena berani doa ni, sebab kita tak nak satu perkara yang Allah bagi atas marahnya Allah, kita tak nak. Walaupun kita kaya, walaupun kita alim sekalipun, kita tak nak. Sebab ilmu ada dua. Satu dalam bentuk rahmat, satu dalam bentuk istidrak. Apa pun dia ada dua tu. Istidrak Allah bagi sebab Allah nak jauhkan kita daripada dia. Wa ya'zubillah min dzalik. Macam itu. Sebab itu orang yang belajar lah, kalau kita simpulkan, makin dia belajar, makin beradab, itu betul. Makin beradab. Kita ada banyak adab ni. Adab masuk tandas, adab bangun tidur, adab dengan orang tua, adab gitu. Yang sekarang kita tengok dah hilang. Kita ingat masa saya kecil-kecil dulu, kalau tak puasa, dapat tangkap tak puasa. Tanya sana. Kena tengok mak ayah ni berbuka. Tak boleh makan. Macam itu ajar dulu. Sekarang tak ada. Ayah tak puasa kot, sama. Allah Allah. Tapi gitu. Jadi adab tu makin lama makin jauh. Kalau ikut betul-betul anak dengan ayah ni, ayah dia masuk, dia tengah duduk kat sofa tu, dia kena berdiri. Apalagi guru. Dia kena berdiri, wajib. Adab tu. Tak ada sekarang dengan duduk macam gini, dengan main game ni, tak kira lah. Bila ayah balik? Padahal ayah dia lalu lupa. Jadi kita kena ajar ni, anak-anak ni macam gitu. Baik. Agama itu nasihat. Jadi tak ada orang terlepas daripada, dan bukanlah selain daripada Rasulullah SAW, bukanlah pemberi nasihat itu lebih hebat daripada yang menerima nasihat. Tapi pada ketika itu dia menyampaikan sebab dia melihat orang dia mungkin tak nampak jalan. Satu ketika yang dia pula tak nampak jalan, ada orang pula menasihatkan dia. Sealim-alim manusia ada lagi orang alim atas dia. Sekaya-kaya manusia ada lagi orang kaya atas dia. Sesusah-susah manusia ada lagi yang bawah dia. Sentiasa tingkatan dia macam gitu. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah. Ini kita baca kitab ini sebenarnya nasihat. Yang berat menerima. Menerima dengan kolbu. Menerima itu dengan kolbu. Selalu saya kata, akal kita berdasarkan ilmu kita. Kalau ilmu kita itu betul, akal kita akan proses setiap kali datang perkara, dia akan bagi tu A, B, C setepatnya dengan ilmu kita. Tapi tetap jatuh kepada kegelinciran itu kerana syahwat nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi nafsu ni tak boleh terima nasihat. Tak boleh nak terima nasihat. Memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja, yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Sebab apa? Setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit. Kalau perempuan belajar dengan saya tahulah. Stokin. Dia tahu lah. Sekali saya pergi atas kenduri tu, kelang kabut. Saya nak. Kelang kabut cari stokin, kelang kabut. Dia dah pakai macam-macam lah. Macam mana Ustaz Ina boleh datang lah. Maknanya akal dia terima maklumat tu. Akal dia terima. Jadi ilmu dia dah betul. Syahwat, nafsu. Nafsu ni pernah dibakar 1000 tahun. Degil lagi.
Dia rendam dalam air 1000 tahun, degil lagi. Dilaparkan dia, baru ditunduk. Maka kita kenalah. Dia gini. Kita akan menghadapi takdir ni setiap saat. Setiap saat kita akan menerima takdir ni. Maka yang paling susah nak proses maklumat tu ialah kolbu. Yang ada syahwat, yang ada dunia, yang ada itu apa semua tu, maka berlaparlah dia kata. Jadi Allah membuktikan siapa daripada maghrib semalam atau gini, ni zuhur semalam sampai asar tadi, sampai zuhur tadi semayang 30 rakaat. Semayang fardu baru 17. Campur ba'diyah 20 lebih. Tapi bulan Ramadan kita lapar 12 jam boleh. Itu satu dalil Allah tunjukkan kalau aku suruh benda tu memang elok. Aku suruh puasa, aku kata berlapar tu memang akan menundukkan syahwat kamu tu, kamu jadi orang yang betul-betul hamba Allah. Aku buktikan dengan Ramadan tu. Aku buktikan dengan Ramadan tu. Jadi ni bukan masalah akal dah ni. Yang tak nak nerima nasihat ni bukan akal tapi nafsu. Sebab penciptaan nafsu, package yang datang ialah inna nafsa. Inna ni taukid, penegasan. Inna nafs, kalau saya kata awak pinjam tak buku saya, dia kata tak, selesai lah. Pertanyaan saya dah dijawab. Tapi kalau saya tanya, kau ambil tak buku aku? Demi Allah, sumpah, ketuklah kepala aku. Itu taukid dia panggil, penegasan. Ini nak mereka betul-betul tak ambil. Inna nafsa, dia guna sama tu, inna tu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Dia nafsu ni memang package yang datang pada kita tu, Allah cipta, dia akan buat jahat, dia suka jahat. Dia suka yang mana bertentangan dengan syarak, dia suka mana-mana yang berdosa, dia suka mana yang buang masa, dia suka benda yang tak ada faedah. Dia suka benda tak ada faedah. Tu. Dan illa man rahiba rabbih, kecuali mereka yang dirahmati. Mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syahwat nafsu dia terbendung. Tak ada nafsu tak boleh. Kena. Kalau langsung tak ada nafsu, kita tak naklah nak berusaha untuk beribadat dan sebagainya. Tapi maknanya nafsu tu di position ke semula. Dan itu boleh dibuat dengan 4 cara. Kurangkan bercakap, kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan bergaul. Senang je. Senang tu ialah menasihat, senang. Ada budak muda ni, dia tanya saya, macam mana Ustaz nak tinggal bola? Dia hantu bola. Saya hantu bola kat dulu. Tak pakai Ulu Yam FC, tak apa. Tak ada apa nak tengok. Paling tidak Manchester je lah. Orang tengok walaupun paling straight punya baju kan. Tapi Manchester tu. Kata gini, dulu pergi stadium, sekarang jangan pergi. Itu mana kita mentarbiah, kita mengurangkan syahwat tadi tu. Jangan pergi tengok live dekat TV. Tengok live dekat TV. Turun lagi, tengok rakaman. Besok baru tengok rakaman. Turun lagi, tengok gol je kat YouTube. Highlight. Sebab kita tak boleh sentapnya gitu. Kita boleh sentap tu untuk 2-3 hari. Saya confirm macam itulah. Sebab ini proses, ini modul, ini syllabus. Apabila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, dia ada syllabus je. Dan ketika kita telah bermula daripada pergi stadium, kita dah beriktikad, kita nak tengok live saja, Allah dah tahu dah tu. Kita telah memulakan sesuatu. Allah tak tengok ending, Allah tengok permulaan dah buat belum. Itu penting. Allah Rabbi, saya baru kehilangan seorang sahabat, Badrul. Tak ada orang panggil dia orang alim. Tak ada. Meninggal Jumaat, yang kata masa kita jumpa dia lah tu muka dah beku apa semua, ketika meninggal senyum. Itu kerana dia dah memulakan langkah.
Dia bukan orang alim, kesalahannya masih banyak apa sama. Saya tahu sebab dia cerita dengan saya pun kata bagi buat macam ni, buat macam ni. Dia orang yang mudah menerima nasihat. Tu. Jadi saya menangis jugalah sebab saya menangis tu saya senasib dia. Yang katakan pakai serban, pakai jubah ni, saya tak ada garanti. Saya cemburu dengan kematian itu. Orang biasa. Bahasa Arab tak tahu, Quran lagi mengerangkak. Macam itu. Sebab tu jangan underrate orang. Nak underrate diri sendiri. Jadi saya berharap perhimpunan kita ni, kita ada satu niat, kita nak menjadi hamba Allah. Itu sudah. Masih banyak lagi benda yang lara, benda tu dia akan bergerak. Dia akan bergerak demi bergerak dan kita akan terus berkongsi nasihat. Tu saya awal saya kata, tidaklah pemberi nasihat itu lebih hebat daripada yang mendengar. Tapi bila kita buat majlis, tentu ada orang yang kena bercakap. Kalau semua bercakap, itu bukan mesyuarat. Itu bukan majlis. Itu parlimen. Semua orang nak bercakap. Sakit tinggal kita dengar. Macam gitu. Jadi kadang-kadang nasihat tu kita tak terima sekarang. Kerana keegoan tadilah. Keegoan. Ataupun kita memandang rendah kepada pemberi nasihat mungkin. Ataupun kita rasa pemberi nasihat tu dia tak tahu secara hakikinya macam mana. Jadi boleh jadi banyak faktor. Cuma dia bagi tahu memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Sabarlah nak buat macam mana. Tanya dia kena lebih teruk pada orang ni. Itu maksud memberi nasihat tu mudah. Tapi alhamdulillah lah ada orang yang menasihatkan. Tak? Jadi cara nak memberi nasihat ni, dia kata kat sini, memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Kenapa rejection tu berlaku? Setiap nasihat itu dirasakan sangat pahit. Bagi siapa yang pahit ni? Yang selalu mengikut kehendak nafsunya. Semua orang ada nafsu. Saya ada nafsu. Tapi benda tu perlu dibendung, dia kata. Perlu dibendung dengan 4 tadi tu. Tapi 4 ni, ini secondary lah. Dia kata berlapar, yang kata itu. Berlapar susah. Tengok lu. Mana nak berlapar? Cuba cerita. Jadi bab berlapar kita skip. Dia cerita bab makan je. Nak menyikirkan tidur pun susah. Nak kurangkan bercakap pun, mesej hari-hari kita guna. Kita komen sana, kita komen, itu bercakap. Kemudian apa lagi? Bergaul. Sekarang ni, Instagram, gram, semua gram. Semua bercampur. Tapi ada satu cara yang paling mudah, sepatutnya mudah. Iaitu, hidupkan kolbu tu dengan Allah. Allah. Sebab perempuan haid boleh, perempuan nifas boleh, yang tak tahu bahasa Arab boleh, yang tak hafal Quran boleh, yang baru mengangkat boleh. Itu je. Saya nak peringatkan diri saya. Itu sahaja laluan yang kita ada. Jangan cerita nak berlapar dulu, kita nak jaga malam, nak kita tidur. Imam Nawawi berapa puluh tahun tidur gini je. Tak pernah rasa baring. Mujahadah dia macam itu. Akal kita kata macam mana? Dia menikmati. Orang main bola 90 minit bang. Berpeluh tak? Peluh lah. Berjual-jual. Kita kalau zikir peluh masih rasa tak selesa. Sebab fokus kita kat peluh. Orang main bola dia fokus biji benda tu. Yang dia terpaksa berebut dengan berapa belas? 11 belas. 21 orang lain. Padahal dia orang boleh beli sebiji seorang. Puas main. Dia boleh jadi berebut tu. Atas nama sukan. Atas nama sukan. Jadi pastikan. Sebab saya boleh cerita lah kitab ni sampai habis pun saya boleh ceritakan. Tapi kalau kita tak ambil zikir ni, nanti kita nak go through tu, kita akan rasa susah sangat. Memenatkan, kekecewaan. Saya tak nak ajar orang maya takillah sebab itu masih ada unsur keduniaan. Dan kalau benda tu tak menjadi realiti, boleh saja kita tak percaya Quran. Yang kita nak ialah menyebut Allah tu sendiri. Allah.
Hari jadi budak ni nanti pastikan beli dia tasbih bagi hari jadi. Dan suruh dia jaga elok-elok tasbih tu, mudah-mudahan panjang umur sampai dia umur 40 pun tasbih yang ayah dia bagi tu ada. Bagilah benda lain juga, tasbih. Hampir-hampir budak tak tahu fungsi tasbih. Kita pun memang gantung kat kereta tasbih tu. Ya tak? Baik yang telah berbaiat, yang belum, Allah, 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 Allah. Latih. 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 Tu. Barulah kalau ada latihan Allah, Allah, Allah berzikir tu, nanti Allah saja akan mengangkat dia tu. Dia akan mula pilih siapa dia nak berkawan, nak keluar ke mana, dia akan nak makan pukul berapa. Dia akan jadi sendiri. Dia akan jadi sendiri. Nafsu sangat mencintai. Kenapa Imam Ghazali, ulama ni menterjemahkan daripada kalam Imam Ghazali, bahasa Melayu dia kata, nafsu sangat mencintai. Nafsu tu dia kata sangat mencintai. Kita tengok, kita telusuri perangai orang bercinta. Girlfriend dia kata, minta maaf lah, I lewat. Tak apa. Cuba bini dia, ketuk kemek kepala. Tak kerti bahasa ke, berapa tu lah. Tapi orang yang bila dalam keadaan dia cinta mencintai, apa pun dia langgar. Nafsu kalau dah cinta perkara-perkara yang haram, sebab 100 kali, rejam sampai mati, begini, haram gini, tak masuk. Tapi kalau tak sampai mencintai, dia ada kira-kira lagi. Nanti kalau aku mati macam mana, macam gini. Dia ada kira-kira. Mesti ada kira-kira. Ada kebimbangan dalam kalbu dia tu. Inilah benda yang kita nak hidupkan nanti kita benda ni lah. Kita tak suruh mereka meninggalkan perniagaan, tak. Meninggalkan sosial, tak. Tapi perlu ada permulaan, iaitu kalbu dia tu sentiasa dilatih menyebut Allah, Allah perlu. Kita hidup di zaman yang sangat fitnah. Ahli agama dengan fitnah dia. Ini bid'ah, ini tak ada sahabat buat, inilah itulah. Pening kita. Tak? Ni saudara kita baru lagi. Tanya dia. Apa berlaku dekat? Nak bagi minum ke tak nak, jauh. Alhamdulillah. Panas lagi. Macam itu. Pening itu. Tapi kita ada satu kompas yang sangat terang, ialah ketika kolbu kita bercahaya. Itu tak ada siapa boleh nak divert ke kita, tak boleh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jangan ambil jalan susah. Mengaji kitab, mengaji banyak, itu mengaji. Ambil jalan mudah. Zikir. Ajar anak kita ni berzikir. Ajar siapa sahabat anak-anak kita ni zikir. Mantap. Game tak payah ajar, dia tahu dah. Kita je dia tak kerti pula. Tak, macam itu. Jadi nafsu ni sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu. Kemudian dia kecilkan skop dia, kata Imam Ghazali, dia kecilkan skop ni sebab yang bertanya soalan ni pelajar. Jadi dia pergilah pada konteks pelajar. Sama macam saya dekat tahfiz. Kamu kalau melanggar adab, nanti Allah hukum. Kita pun kalau melanggar adab, Allah akan hukum. Tapi hukuman kita tu sesuai dengan konteks kita. Tak? Mungkin Allah susahkan urusan rezeki kita. Itu contoh. Tapi ni pelajar. Kalau dia langgar adab, Allah nak susahkan rezeki dia. Dia bukan pencari nafkah. Jadi konteks tu tak masuk kat situ. Tapi saya bagi tahu dia, kalau kamu seorang pelajar, cara Allah susahkan, kamu hafal hari ni, besok lupa. Kamu baca 100 kali, masih tak terhafal. Itu kesusahan yang Allah timpakan akibat pelanggaran adab. Dan setiap satu pasti ada hukum. Tinggal lagi di dunia atau di akhirat. Allah tangguhkan hukuman tu dengan satu rahmat, supaya seseorang tu kembali kepada yang sebenar. Iaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni Imam Ghazali dia kecilkan skop tu. Dia nak menjawab pertanyaan student dia lah. Saya kena bahasa moden sikit. Pelajar dia, anak murid dia. Dia pesan ke anak murid dia, apalagi mencari ilmu yang resmi,
iaitu mencari ilmu agama. Kalau ilmu kejuruteraan, kemudian dia bercita-cita nak jadi jurutera, nak ada perniagaan, tak ada masalah. Tapi bila masuk kelas hafiz Quran kerana nak jadi imam, itu tak boleh. Nanti jadi orang jahat akhirnya. Pelajar-pelajar saya haramkan. Selagi mana pelajar holiday masih di bawah saya haramkan menjadi imam tarawih. Tapi kalau nak juga, tunjuk saya surau mana. Kalau ada imbuhan, semua tu masuk akaun hafiz. Kita tak nak ajar budak ni dengan benda-benda macam itu. Tak nak. Macam itu. Ni bahagian mencari ilmu. Kita mungkin tak kena lah. Cuma kita dalam bab ilmu ni, kita kena penyakit apa? Penyakit free datang. Tak free tak apa. Ada pasar malam, cancel kelas. Dia macam gitu penyakit itu. Tak istiqamah. Tak istiqamah. Sebab kita tak nampak benefit secara zahir ilmu agama ni untuk apa. Benefit yang paling utama menuntut ilmu tu ialah Allah bukakan makrifat. Allah bukakan makrifat. Dan benda tu tak boleh jangkau dengan akal kita. Kita tahu nikmat makrifat tu apa. Tapi orang yang mencapai makrifat tu, dia tak berpaling dah ke tempat lain. Syekh Ali Al-Maliki rahimahullah ta'ala, dia orang kaya dan orang makrifat. Kawan saya belajar dekat masa dia hidup tu di Mekah tu, tapi dia ni jahat sikit. Aku belajar sebab nanti dapat duit zakat. Itu niat dia. Ada. Dia dapat duit zakat tapi tak ada apa ilmu dia. Tak ada apa. Saya kenal lah kawan saya. Ustaz Idrus. Bukan belajar luar negeri pun. Kita tengok. Kerana niat belajar dia tu, cara belajar dia tu. Macam kita ni alhamdulillah, kita tak kena penyakit ni. Mencari ilmu agama untuk mencari, apatah lagi orang yang mencari ilmu yang rasmi, maksudnya mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai atau mendapat satu gelar rasmi. Ini ilmu mana ni? Ilmu agama. Kalau dia belajar ilmu arkitek supaya nanti dia jadi arkitek yang terkenal, tak ada masalah. Bila agama, niatnya satu je, menuntut redha Allah. Kita takkan alim satu malam, tapi Allah Rabbi. Macam Babadrul tu. Dengan ilmu, dia tukang buat jadual. Jadi dia mati sebagai penuntut ilmu. Tengok Kalau tak ada ilmu, jadi macam mana? Jadi macam kita semalam lah. Orang dah korek siap, kata-kata salah ni. Macam mana saya nak gambarkan tu? Ada kertas tak? Bagi kertas, bagi pen. A4 ke? Dia tak dapat saya minum. Tak pergi ada sendal ni. Ada tak? Ada. Ni pandangan dari atas ya. Ini arah ni kiblat. Kiblat dia ke sana. Okey. Jadi liang tu dia macam gini. Dia straight. Kemudian gini. Macam itu. Dia macam gini. Kiblat ke sini. Kami yang jahil kata salah ni. Nanti kepala tu terbalik kat sini. Jadi kami rasa hidung ni kat sini nanti. Rupanya apa jadi? Ni kiblat lah. Sebab muka mesti kiblat. Rupanya dia kena straight gini. Sini tempat orang nak jaga kepala nak. Tempat bijak. Tempat orang yang nak tolong tu nak. Tu sebab jahil mudah menyalah kau. Nasib baik tak buat live ni salah. Nasib baik. Tidak satu dunia kata kita bodoh. Saya memang awak dengan dia. Macam mana ni? Kiblat ke sana ni? Jadi mayat tu straight, hidung ke sana. Jadi orang yang nak tolong letakkan tu tanah-tanah tu, bolehlah berdiri kat situ. Kata dia nak berdiri kat mana? Itu ilmu. Maksudnya apa? Jangan cepat menyalahkan. Tapi tadi itu kami berbincang-bincang tak jumpa jawapan. Tapi sabarlah tunggu tengok nanti macam apa jadi. Akhirnya dapat jawapan. Macam gitu. Jadi banyaklah ilmu semalam tu. Ilmu semalam tu sampai saya jerit.
perempuan di satu sudut. Ada juga seorang tu nak. Lah saya kata apa? Kesian kat mayat ni, kata, baru dia bergerak. Hati-hati. Nak sayang suami sekarang. Besok suami meninggal, biar orang lelaki uruskan. Kalau nak juga, adab di kubur tu kena jaga. Si mati tak ada apa-apa dah. Dia tak ada kena mengenal dengan tu. Tapi kita yang hidup nanti, akan dipertanggungjawabkan tu. Tu. Jadi yang ni dia nak cakap ni tak ada kena tak adalah teruk sangat kita. Maksud mencari ilmu supaya dapat jadi pegawai dan mendapat gelar rasmi. Jadi kita ajar anak kita agama tu supaya niatnya ambil niat yang tertinggi supaya dia mengenal Allah. Pasang niat tu siap-siap. Jadi orang yang kenal Allah ni memang settle fiqh dia. Allah akan settlekan fiqh dia, Allah akan settlekan tasawuf dia, Allah akan settlekan tu. Baru dia dapat dipanggil mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasa sibuk dengan menunjukkan kehadapan diri. Imam Ghazali pandai. Dia bercakap ni ratusan tahun yang lepas. Sekarang 1400 Hijrah, hampir lebih 1000 tahun lepas. Tengok zaman dia menunjukkan diri macam mana? Maksimum dengan ramainya pengikut. Dan ramainya pengikut tu depan mata. Sekali dia buat majlis, puluh ribu depan mata. Tak ada mikrofon masa tu. Bayangkan betapa karomahnya. Terakhir yang saya dengar orang macam gini di Indonesia, guru sekumpul. Lautan manusia dengar dia. Suara dia perlahannya didengar oleh semua orang. Kerana apa? Kuasa mendengar tu hanya ada pada Allah. Kalau boleh buat semua. Yang atas pokok, yang itu, semua ada. Tu. Kita ni sibuk dengan taktikal kita lah. Kalau tak boleh ni, tak boleh ni. Kurang sandaran tu kepada Allah. Allah biar je orang ni. Tengok takat mana dia boleh pergi. Kita orang Islam tak ada. Kita mesti ada penyerahan kepada Allah. Kita dah buat apa yang patut tu. Ya Allah, mudah-mudahan kau permudahkan. Permudahkan. Ya tak? Jadi zaman sekarang lebih hebat lagi menunjukkan diri. Like-nya, followersnya. Itu. Ni di kalangan ahli agama ni. Tu. Sebab kalau artis nak follower, dia tak masuk dalam perbincangan ni. Itu awal lagi dah salah. Tak? Awal kita. Ini orang yang belajar agama ni. Nak tonjolkan diri. Tu. Menonjolkan kehebatan diri. Macam saya yang bercakap. Nak tonjolkan kehebatan ilmu. Tak boleh. Bila saya nak mula ni, saya dah serah yang depan saya ni pada Allah. Engkau lah yang memahamkan dia orang, ya Allah. Boleh jadi dia amal tu lebih baik daripada aku yang bercakap ni. Memang gitulah prinsip dia. Tak? Tu. Dan menghimpunkan kesenangan dunia. Kerana orang yang seperti ini sudah menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperoleh ilmu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya. Maka kalau orang panggil dia orang alim, panggil dia ustaz, dia rasa dia ahli syurga. Belum. Syekh Barsisha tu 60,000 pengikut dia mati kafir. Mati dalam keadaan kafir. Bukan kita menakutkan, tapi maknanya sebab pandangan Allah tu lain. Macam pagi tadi kita bincang kan, betapa munafiknya kita, mulut kata lain, kolbu kata lain. Kita kata kita ni hamba Allah, tapi bila datang takdir kita merungut. Munafik. Allah tak layak nak disungutkan. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tiap-tiap pencipta Allah tak ada yang tak betul. Masalah tu kan Allah berkata, jangan hanya kamu mengaku kamu beriman. Tunggu aku uji. Allah bagi tahu dalam Quran tu. Jadi bila ada orang diuji, orang yang tak diuji ni dia senang bagi nasihat. Besok dia pula diuji. Orang ni pula bagi nasihat dia. Ataupun orang lain. Dia ada muamalat itu. Jadi bila tersalah niat belajar tu, dia jadilah macam gitu. Jadi kita walaupun kita belajar sikit-sikit ni, niat kita tu mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Sebab pandangan Allah tu bukan yang zahir. Allah pandangan. Kolbu kita kata apa ketika menerima takdir? Kolbu kita kata apa? Itu saya ajak, saya kongsi. Kita paling senang semua alhamdulillah. Mat, motor kau hilang. Alhamdulillah. Orang kata kita gila. Tak.
Ialah sebab Allah nak bagi aku motor baru. Kalau Allah tak hilangkan ni, bila aku dapat motor baru? Perasan tak? Abang sebelum nikah, banyak tu gajinya. Bertambah anak, cukup eh. Kalau kita ikut akal, gaji masa bujang 700 tak boleh kahwin. Bila kahwin, gaji 700 juga. Ada je. Ada astro lagi. Saya tahu sebab saya pernah bujang. Orang bujang. Sempat Maggi. Bukan suka sangat berlapar sebab tak ada duit. Kalau lah masa tu belajar tasawuf, ahli dah. Masa tu tak kenal tasawuf lagi. Jadi bukan berlapar, memang kena lapar. Tak duit. Ingat lagi umur 18 dekat JB ya. Susah. Minta mak ayah tak ada lah. Kita memang di tarbiyah macam gitu. Takkan minta dengan mak ayah ni. Makan kulit Maggi ke maka diam kan. Tapi hidup sampai sekarang, alhamdulillah hidup kan. Itu pengalaman lah. Yang bila kita tengok imbau balik, Allah urus semua hidup itu. Kita kerja macam biasa, tapi kewajipan tu kena jaga. Kewajipan tu kena jaga, semayang kena jaga. Zikir tu paling nak kena jaga. Macam semalam Syekh Abu Ahmad kata, perintah berselawat hanya satu ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi perintah berzikir Allah dalam Quran. Sebab itu vitamin, itu satu benda yang mesti kita resapkan dalam kalbu kita. Yang lain-lain nanti insya-Allah. Kalau kaya jadi kaya seperti Abdul Rahman bin Auf. Kalau orang yang benar jadi macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Bila Nabi tanya, "Kau fikir apa wahai Abu Bakar?" "Aku berfikir ya Allah, kalau hari kiamat nanti Allah besarkan sahih badan aku, bila letak dalam neraka aku seorang duduk. Aku tak nak umat-umat yang lain duduk dalam neraka." Itu dia sidiknya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam gitu. Kita sikit-sikit tengok ahli neraka tu apa benda. Kita suka hukum. Tak ada dah tu, aku tengok muka pun tak ada lah. Macam dia Tuhan. Ni perangai kita tak. Jadi elakkanlah. Kita kena berubah sikap. Apa pun kita doa. Jahat ni dia ni berapa kali, kita doakan yang baik untuk dia. Dan lepas tu kita tak ada urusan dengan dia dah. Tapi kalau kita mengata dia, aku tengok minggu lepas dia main judi. Tapi malam tadi taubat, Jibril tak SMS kita. Tak? Betul. Yang kita cerita hal dia minggu lepas. Malam tadi dia taubat. Siapa bagi tahu kita dia taubat? Tak ada siapa bagi tahu. Orang macam gini, dia masih menceritakan dosa orang pada orang tu dah taubat. Dalam seri Salikin sebut, Allah tak akan matikan sebelum dia buat dosa yang sama. Kan lebih baik kita minggu lepas aku tengok dia main judi. Mudah-mudahan Allah dia dah taubat lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Sudah. Kita tak ada urusan dah lepas tu. Tapi tersalah kita bercakap. Allah timpakan betul pada kita. Wa yazubillah min zalik. Ini baru kata muhasabah. Yang kita muhasabah cek orang. Dalam media gosip. Kau nak tahu ada seorang artis tu, kita teka je berdosa. Sebab dia bagi clue ni. Kuasa siapa? Aku rasa bola dah berdosa dah itu. Dosa dia berjoget 5,000. Dosa kita mengumpat dia tu 3 juta. Pahala 3 juta kita hantar kat dia. Dulu dia masuk syurga silap. Jadi ubah tu dengan doa. Buruk macam mana pun cerita orang, kita doa, mudah-mudahan Allah ampunkan, mudah-mudahan Allah dia dah bertaubat, mudah-mudahan Allah bagi jalan kat dia. Sudah. Ia tak sangka habislah tu. Kalau main ia-ianya gitu. Apalagi kalau dia cerita saya tak percaya. Aku tak percaya. Kau tu lah tak baca ni. Dia tu jahat. Susahnya ni. Kadang-kadang kita terperangkap sebab jadi tukang angguk Tukang angguk pun sama je faham. Saya banyak kali tu tahu saya makan orang tanya gini. Tak apa kau Ustaz bersanding kan? Saya hangguk je. Masak. Kan tak hangguk tak nak makan. Tak boleh. Tetap kita stick. Tak boleh. Mantul. Tapi itulah nafsu nak.
Ingat, yang kita nak buat kenangan tu sampai ke akhirat. Sebab tu hati-hati perempuan terutamanya, tak boleh WhatsApp tu gambar dia letak dekat profil. Tak boleh, haram. What? Tapi pakai tudung Ustaz. Pakai tudung pun tak boleh. Pakai tudung bak aurat, ni bak mempamerkan diri. Tak boleh. Yang dibenarkan IC. Besok kerajaan kata bolehlah pilih mana-mana anggota, bagi siku. Gambar IC tu. Tapi tak boleh kan? Itu kawalan kerajaan. Yang tu kita tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Atau nak pergi umrah, dia minta gambar sebab nak website, itu kena bagi. Ya, tak ada masalah. Tapi yang kita boleh kawal, itulah kehancuran yang berlaku di Facebook, Instagram. Makan ketam, gambar, posing. Kita tahu tak apa yang berlaku di sebelah orang yang tak ada duit macam mana rasa. Bestnya dia makan. Lepas tu anak dia pula, dia cerita lain anak dia. Mak tengok tu dekat Facebook mak tu. Mak dia pun satu hal ke? Ada Facebook. Ni orang tu makan nak lah mak, makan nak. Dia orang susah. Ingat tak? Tak boleh nak lah mak, tembeling. Sebab kita posting ada orang kena tembeling. Kita perasan tak? Jadi hidup ni bukan untuk mempamerkan. Hidup ini kita nak sorokkan diri, kita nak dedahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rosaknya media sosial kat situ. Hati-hatilah. Hati-hati. Saya ada Facebook, tak ada siapa tahu Facebook saya. Itu tempat saya mengumpulkan data. Kuliah apa semua, link-link yang bermanfaat tu. Itu pun rosak juga mata. Rosak juga mata. Kain aku tu. Tu. Itu kalau saya ada kekuatan tu semua saya tinggal. Kalau saya sampai saya berazam sekarang ni. Saya berazam nak tinggalkan apa yang penting saja. Tapi itulah halangan-halangan dia datang kata nanti Tafiz macam mana kau tak hidup WhatsApp nanti orang nak bagi ni. Dia gangguannya kat situ. Tapi kita sedang proses ke arah tu, mudah-mudahan tolong doa. Sebab karut, media sosial ni karut. YouTube cerita orang. Kau rasa Najib salah ke? Apa urusannya? Dia salah ke salah, kau tak dapat dia menteri. Kau sibuk sangat ni kenapa? Lah iya kan? Takkannya. Baru dekat kuliah tanya, tak macam mana urusan Najib? Kenapa saya kata? Kenapa Najib? Yelah dia nanti kalau dia salah, jadi akad dia menteri tak? Tak tak. Kalau muslimat boleh. Selalu saya bergaduh dengan dia orang. Tapi bagus dia orang sebab dia orang ni transparent. Dia tak tahu soalan apa pun dia tanya. Dia tak ego macam lelaki. Dia tak tahu, buat tahu. Bukan lelaki semua lelaki lah, setengah-setengah. Macam itu. Macam itu. Jadi bila tanya saya tentang itu, pertama kita doa. Kalau dia betul-betul bersalah, Allah ampunkan. Dia sedang menerima hukuman. Kita tahu hukuman tu wajar, kita bukan hakim. Tapi kita boleh jadi pendoa. Dan kalau memang dia tak bersalah, Allah bagi dia kesabaran. Dah boleh masalah lepas tu, tak fikir dah pula. Ni kata bersalah ke tak bersalah, cari. Cuma tengok Google pula, cari web. Ni kata ni. Semua yang puak pro dia kata macam gini, yang pro against dia kata macam gini. Dah kita kat mana? Lebih baik tak payah masuk campur. Tak. Hakim kata tak bersalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau memang dia bersalah, tetap dia kena minta bertaubat kepada Allah. Cuma dia lepas dekat dunia. Jadi kita hanya mendoakan. Ini semua berita kita masuk campur. Tak. Cuma tuan-tuan. Saya tunjuk contoh. Saya ada apa semua. Telegram ni ada berita apa semua. Berlaku di Indonesia. 2 orang pasangan kekasih. Dia siap letak nombor IC. Yang tu saya tak setuju. Di Indonesia. Duduk dalam kemah berdua. Kena pandang petir. Lelaki mati. Kita nak kata apa? Itulah telah tak kahwin gitu. Kita iblis. Sebab orang perangai iblis ni, dia nak dia je baik. Dia anggap baik dia je. Yang lain semua tak betul. Apalagi ni memang benda tak betul. Saya bila baca berita tu, saya baca semua apa masalah. Ya Allah, ampunkan dia. Lah. Saya pun berlatih sebenarnya.
Kita hari-hari baca berita, scroll demi scroll. Alah, baju sengit dah mengumpat. Kita tak perasan tu. Tahu tak? Apa kata kita fitnah orang. Kita kata macam-macam. Jadilah. Baca Quran sebab tak ada gambar, tak ada berita palsu. Kalau kata Fir'aun jahat, memang jahat. Kalau kata kau dah Lut dilaknat, memang betul sebab jahat je tu. Tak boleh kata, I think Fir'aun ni not bad lah. Woi, itu menyalahi Quran. Woi, itu menyalahi Quran tu. Allah kata Fir'aun jahat, kita kata not bad pula lah. Sebab tak? Tapi ingat, kita akan bergerak sedikit demi sedikit. Tapi kalau kuat memang tutup semua kan. Saya pun belum kuat. Tapi dia berperingkat, saya dah bagi contoh bola tadi tu. Sebab kalau tengok live dengan tengok stadium, kalau kat stadium gol, live gol juga tu. Tak ada beza pun. Tapi apa yang selamatnya? Tak ada percampuran. Tak ada percampuran. Motor pun tak kena pancit ayahnya. Macam gitu. Kemudian jimatkan masa tidak sejam setengah. Sejam setengah tu. Tengok gol je. Best. Dah. Takkan berubah lah keputusan tu. Dia lebih penting, dia orang tak tahu terima kasih pada kita. Berapa kali FAM telefon, thank you for watching. Tak ada orang hirau kita. Kita keluar duit belanja, penat-penat tu ambil MC apa tipu lagi. Tak ada orang hargai kita. Tapi Allah melihat. Kamu tak pernah duduk depan Quran sejam setengah. Tapi duduk di stadium sejam setengah kamu punah. Nak jawab apa? Ini dosa yang pernah saya buat pun. Apa saya boleh buat sekarang? Benda dah lepas. Ya Allah, ampunkan aku. Itu saja. Bukti taubat, dia shift. Sekarang tengok yang, yelah, jiwa bola tu ada lagi. Tengok angle dia lah. Oh, saya semalam pergi stadium, Selangor menang 2-1 je tu. Tak, saya tengok 2 minit pun 2-1 lah. Tapi banyak benda mungkar yang saya boleh elak. Itu maksudnya. Macam gitu je lah. Boleh minum kopi kat rumah. Tak ada perlu bayar tiket apa semua. Tak. Cuma kalau ekstrim TV dia sepak lah. Itu je lah. Saya tahu masa zaman Felda dulu ayah saya minat bola. Jiran-jiran rumah saya tu jadi stadium lah. Dia orang peneroka ni dah penat-penat kerja. Jadi malah dia orang kumpul. Kalau bola live dia orang kumpul. Saya pun suka kan orang. Ada yang berdiri nak sepak lah. Macam gitu. Perangainya tu. Ya Allah. Itu dia panggil apa tu? Zauq. Zauq, satu rasa. Oh tu. Kalau lah zauq dengan Allah. Orang yang zauq dengan Allah ni tak ada takdir yang dia tak suka. Walaupun namanya sakit, walaupun namanya jatuh bisnes, walaupun namanya, sebab dia tahu Allah tidak zalim. Nah, kita nak menghala ke situ lah. Menghala ke situ. Tapi tak menafikan kaya, tak menafikan kita nak buat aktiviti sosial, tak menafikan itu. Jadi kalbu kita tu mesti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu shortcut sebenarnya. Sebab kalau kita nak cerita mengaji ilmu, kitab fiqh i'anah aja 4 jilid. Itu kitab kecil tu. I'anatul talib itu 4 jilid. Daripada ibadat, muamalat, manakahat, jenayah. Naik Fathul Bari. Tak belajar kita. Sahih Bukhari aja 6,000 lebih hadis. Sahih Bukhari saja dia ada 7 kitab hadis yang masyhur. Sunan Sittah. Tak terhafal gitu. Baca pun tak sempat. Maka saya suka bawa kita secara shortcut. Nanti Allah bagi kita yang perlu saja. Tapi mesti dengan zikrullah. Latih diri tu berzikir. Nak cerita ilmu ni tak pernah habis. Sentiasa ada yang baru, sentiasa ada yang baru. Mantap. Dulu orang nak bercerai pergi pejabat agama, sekarang kalau WhatsApp dia talak jatuh tak? Dulu tak ada zaman Rasulullah WhatsApp. Maka ulama lah kerja ni. Jadi kita ada benda tak tahu pergi tanya ulama kan senang. Ataupun nak memulakan soal. Yang penting nak memulakan sesuatu tanya ulama tu. Jangan jadi Bani Israel. Yelah buat-buat okey tak? Nabi kata tak okey. Lah kami dah 3 bilion modal ni. Itu yang salah tu. Nak buat apa pun. Tanyalah ulama tu. Cuma ulama mesti dia bagi benda yang bertentangan dengan nafsu. Itu yang dia tak sanggup. Itu yang dia tak sanggup. Dalam masa yang sama, dia tak tahan api neraka tu. Dia tak tahan api neraka tu. Itulah nafsu. Dia mensyurgakan dunia.
mencantikkan neraka. Itu kerja setan. Tu. Tapi kolbu yang bercahaya takkan dapat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, laluan dia setan dah tak berani. Jadi setan ni sangat mudah dikalahkan sebenarnya. Tinggal lagi dia ni tak pernah putus asa. Kita auzubillah min syaitanir rajim, terpelanting. Dia rehat sekejap, taruh ubat. Ubat dia apa? Ubat dia air kencing orang kencing berdiri. Tu makjun bagi iblis setan. Dia kalau dengar azan ni tercirit-cirit dia. Dah habis azan, dia pergi sana azan. Azan kan setiap saat. Jadi dia cari dia kena ke belakang sikitlah. Tu. Jadi dia masuk ke tanda-tanda, ke tempat-tempat dia tahulah air kencing yang orang kencing berdiri, dia tahulah. Dia ada scanner. Dia tahu. Jadi sapu tu sebab tu tak dianjurkan kencing berdiri tu. Kecuali dah uzur. Kaki tak boleh bengkok lah. Contoh macam itu. Ada ketika-ketikanya. Tu. Ataupun tanda semua dah penuh. Dia dah tak boleh tahan dah. Tak ada ruang untuk duduk. Macam itulah. Ya tak? Itu maknanya itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Baru ni saya ambil kawan saya dekat KLIA. Tak nak saya buang air. Tak macam mana dia terpancuk tembak pintu. Kan dia punya tanda tu. Tak reti saya pakai tu. Kat sini je saya mengaku. Tak, nasib baik tempat elak. Pergi ke pintu tu. Tu nak kena kursus tu. Punya canggih. Thailand, Bangkok, langsung tak ada air. Alhamdulillah, orang yang pertama kena tu, dia bagi tak ada air. Sempatlah kita beli mineral. Kat Bangkok airport lah. Dan macam gitu pula. Makin canggih, makin bodoh. Sebab dia tak masuk elemen agama dalam tu. Itu je. Baik. Dan sentiasa sibuk untuk menunjukkan kehebatan. Jadi kita nak belajar ni supaya kita menjadi orang yang tawaduk. Sentiasa merasakan kita ni jahil. Dan menghimpunkan kesenangan dunia kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperoleh ilmu itu cukup menjadi sebab keselamatannya. Tak cukup sebenarnya. Dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Jadi maksud kita belajar ni untuk beramal. Tapi itulah, bila sampai tang amal, tang belajar nafsu masih okey. Sebab tu setan bila tengok dia ni rajin belajar, dia suruh belajar. Kerana dia nak melemahkan beramal. Pagi kuliah subuh, petang, tengah hari sikit kuliah duha muslimat dia pergi. Zuhur pula dia pergi. Asar pergi lagi. Maghrib dia pergi. Akhirnya tertidur. Mentelaah tidak yang alim kereta dia. Sebab kitab dalam kereta semua. Al-alamah proton. Apa tu? Itu game setan tu. Jadi biar kita belajar sikit, sekarang kita beramal. Allah dalam tanda sebut Allah dalam hati. Dek. Sebut Allah dalam hati ya. Amin. Mana ayah kau? Dia beli tasbih. Jangan tasbih digital. Tasbih tu. Tu. Suka betul aku dengan budak ni ya. Nak kau ambil tasbih ni. Ya, saya punya tasbih ni. Nanti panjang umur 40 pun dia nak jumpa. Rezeki kan. Nanti ayah dia ajar macam mana nak tarik tasbih. Saya suka sebab apa? Dia takkan faham benda, biarlah. Dia takkan faham. Dulu mak ayah Maghrib, tutup pintu semua. Pintu rumah Felda tahu je lah. Patut hantar cakuk dulu. Mula-mula tarik cakuk tu dulu. Cakuk saya nama tahu kan? Kita kadang-kadang kena angkat dulu boleh masuk. Beli sengit. Rumah Felda. Maghrib tutup pintu, tutup tikap. Semua mana adik mana? Masuk semua. Masuk. Duduk dia. Pasal lampu gasolin. Lampu gasolin. Tu. Lepas isyak buka pintu dia. Rupanya ada dalam Sahih Bukhari. Kau tak tahu hadis ke? Ayah saya tak pernah cakap. Maksud saya, bagi dia tasbih, suruh dia zikir Allah, dah selesai. Satu masa nanti dia faham, dah mudah.
Dah mudah. Agama bukan untuk orang tua. Agama tu dibentuk daripada ni. Tapi kita dah jump the syllabus dia panggil. Kita jump terus. Tak. Bila anak kita dah mengangkat sikit, mama, papa, memang elok lah papa kedana. Hari-hari panggil papa. Memang. Nasib baik mak dia tu tak nama kedana. Kalau tidak memang complete set lah. Tak ada masalah pun. Tapi anak saya bila tu saya akan latih Allah. Ketika dia mula boleh cakap, saya nak disebut Allah. Atau saya ajar apa? Muhammad. Kita sibuk nak ajar benda lain. Jadi sistem tu dah salah daripada awal. Tapi masa tu terlambat sebab macam anak dia belum balik, dia belum tahu apa-apa. Tak biasakan dia dengan tasbih. Macam gitu. Yalah, biasakan. Maknanya kita gantung juga tasbih tu supaya bila tengok tu dia akan ingat Allah. Gantung tasbih tu. Kalimat alif lam ha. Mana rumah ni? Wih, kucing. Sana. Itu kerana nak mengingatkan kita kepada Allah. Mengingatkan kita kepada Allah. Jadi jangan anak-anak kita ni terlepas bas macam kita. Cukuplah kita merasa azab tu. Apa azab kita rasa? Kita rasa okey juga tak tahu agama ni. Itu azabnya tu. Bila kita sebut nama Allah langsung tak ada rasa. Itu azabnya tu. Faham tak? Macam itu. Habis. Dia kata apa? Orang yang seperti ni yang belajar agama ni orang yang rasa cukup dengan belajar tak payah beramal ni, orang jenis macam gini, orang ini sebenarnya terpengaruh dengan etika dan aliran pemikiran ahli falsafah. Ahli falsafah ni setengah daripada mereka tak ada iman. Dia logik. Dan kebanyakannya pergi pada etis. Tak percaya Tuhan. Jadi mereka ni kuat dengan ilmu. Kaji dan kaji. Padahal Allah tak boleh dikaji. Yang kita belajar kudrat irad, itu untuk mententeramkan akal kita. Kalau kita kata, gelas ni tiba-tiba terjadi dengan sendirinya. Akal kita terima tak? Kita akan kata mesti ada yang mencipta. Mesti ada yang bawa daripada luar letak kat rumah kita gelas ni. Tu, kan? Jadi yang kita belajar tauhid setakat itu je, nak menafikan benda-benda ni je. Kenal Allah belum? Belum. Kenal Allah tu dia ada satu channel yang lain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan jalan amal. Apa amalnya? Zikrullah. Jadi kita patut bersyukur dengan rahmat Allah ni. Walaupun kita tak faham bahasa Arab, walaupun kita bukan penghafal Quran, walaupun kita belajar pun tak banyak, tapi kita boleh zikir banyak-banyak tiada halangan. Kalau channel ni kita tak menafaatkan, wa'iyadzubillah, takutlah dipesongkan oleh syahwat. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan etika dan aliran pemikiran ahli falsafah. Subhanallah. Alangkah kelirunya pemikiran seperti ini. Sebab dia kata, belajar. Itu setan. Dia gamekan orang suka belajar ni. Akhirnya dia tidak beramal. Dia tidak beramal. Apalagi dia kata, zaman Rasulullah boleh lah. Zaman Rasulullah yang disembah Allah, zaman sekarang kita sembah apa? Allah. Sama tak? Sama. Maknanya kudrat Allah kekal qadim. Jadi kalau kita menyalahkan zaman, kita telah memperkecilkan Allah. Seolah-olah zaman ni Allah tak boleh bagi kita. Allah akan bagi ikut keadaan kita sekarang. Sebab Allah yang mencipta keadaan ni. Jadi sebab tu kita kena connection tu dengan 5G tu, dengan Allah. Jangan sembang lah pasal ilmu ni. Beribu kitab lagi kita tak baca. Tak dal pun tak baca. Tapi ni mencari nafkah macam mana? Ini macam mana, itu macam mana? Tu. Jadi itu jalan pintasnya tu. Kalau kita nak selamat, sama ada berilmu atau jahil, tapi jahil tu maknanya jahil dengan maksud masih banyak yang dia tahu bahawa dia tak tahu. Dia tahu bahawa dia tak tahu tu. Masih banyak perkara yang dia tak tahu tu dia tahu. Tapi dia telah memulakan langkah.
Dan langkah tu mesti seiring pula dengan amal, iaitu zikrullah. Sembahyang tak ada siapa nafikan wajib tu. Tak ada siapa. Yang dinafikan tu zikir. Zikir, dia kata zikir sunat. Zikir sunat yang subhanallah 33 kali tu. Zikir wajib tu datang daripada mana? Datang daripada mengenal Allah. Dia kata apa? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku perintahkan kau untuk mencipta kau melainkan untuk menyembah aku. Ta'abbud, penyembah, penyerahan diri. Tapi itu belum hujung lagi. Maknanya kalau kita dah Islam, kita dah semayang, itu belum pergi kepada matlamat yang penciptaan Allah saja. Cipta manusia. Allah cipta kita, Allah nak kita kenal dia. Ai liya'rifun. Maka untuk liya'rifun ni, akal tak boleh kan? Semua ilmu yang kita belajar ni berstatus akal. Kalau kita kata gula itu putih, itu akal. Tapi kalau saya kata, abang describe, abang cuba cerita, syarah kepada saya, manis gula tu macam mana? Tak boleh. Yang tak pernah telan gula, dia tahulah. Jadi, makrifat, mengenal Allah, dia bukan kat sini. Maka datang kewajipan berzikir tu. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman. Kata. Jadi ketika makrifat tu wajib, berzikir tu jalan untuk makrifat, zikir tu pula jadi wajib. Zikir yang mana? Bukan subhanallah 33 tu, itu sunat. Zikir yang ditalkinkan. Imam Ghazali number 1 di Baghdad. Apa ilmu yang dia tak tahu? Akhirnya dia bertarikat, dia duduk di bawah mursyid, tukar fatwa tu, keluar ihya. Imam Syafi'i dia ada qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim tu masa di Iraq. Dia pindah Mesir kan. Kenapa bertukar qaul tu? Dulu dia kata tak boleh, sekarang dia kata boleh. Kerana dulu dia beristihad akal. Sekarang dia beristihad dengan qalbu. Kerana dia duduk di bawah seorang mursyid. Setara Imam Syafi'i tu. Setara Imam Ghazali tu. Imam Sya'rani ni alim besar pada tahun berapa hijrah saya tak ingat. Akhirnya dia rasa ada benda tak betul ni. Datang kepada seorang buta. Guru dia seorang buta. Mursyid dia tu seorang buta. Dia minta lah nak belajar. Dia buat tak layan je. Bila dia minta-minta, akhirnya dia kata, boleh. Dia mengarang kitab dah puluhan. Boleh jadi ratusan. Saya tak tahu angka sebenar, saya tak tahu. Tapi dia pengarang kitab. Kitab-kitab syariat ni. Jadi kitab syariat ni, dia adukan hadis, dia adukan ayat Quran, dalil sana, kias sana. Kan akal tu bekerja tu. Bukan kolbu. Bukan kolbu. Keluar ijtihad tu. Jadi itu ilmu akal dipanggil. Makrifat tak pakai tu. Makrifat pakai kolbu. Pancaran nur ke kolbu tu, terang, kenal Allah. Cara dia macam mana? Satu saja. Zikrullah. Bukan tak payah semayang. Ya semayang tu memang perintah kena buat dah. Yang saya nak tekankan ni, janganlah rasa berzikir tu sunat. Zikir sunat tu yang tadi tu. Kerana makrifat tu wajib, mengenal Allah tu wajib, maka perlu ada zikir yang wajib yang ditalkinkan. Lalu Imam Sya'rani ketika tu berjumpa dengan mursyid dia, buta. Kau boleh jadi anak murid aku dengan syarat. Kau jual semua kitab tu, duit tu bagi aku. Kalau kau tak nak, kau bakar. Jadi dia kerana nak tadi tu, semua kitab-kitab yang ada pada dia, termasuk yang dia karang, termasuk yang dia ada simpanan itu, semua dijual sebab dulu kertas mahal. Jadi kalau jual tu ada value. Duit tu bagi pada tu, dia tak bagi pada guru, dia kata bagi pada orang fakir miskin, semua. Satu sen pun dia tak ambil. 12 tahun dia dengan mursyid tu, buat tak layan. Mursyid buat tak kenal. Tapi sebab dia diuji ni, dia sabar. Sabar. Keluarlah kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah yang jutaan, ribuan orang bertaubat kerana kitab tu. Yang setengahnya saya dah kongsi pada sahabat-sahabat saya. Bagaimana syarah kitab tu. Daripada guru saya juga. Kawan guru saya tu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita jangan sibuk belajar. Sebab game setan tu, dia tengok kita suruh belajar. Lepas tu tak buat apa. Sebab kita tak ada matlamat je lah. Kita tak pernah berniat nak kenal Allah tu siapa.
Dulu saya dah bagi tahu dekat kelas di Gombak, masa kelas yang awal tu. Saya tanya, adik belajar itu dekat sekolah, rukun Islam dia kata yang pertama apa? Masyahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Ketika Jibril jumpa Nabi, Nabi tak kata mengucap. Nabi kata, antashhada an la ilaha, engkau menyaksikan Allah. Barulah sah Islam secara roh, kerohanian dia. Yang kita syahadah tu secara lafaz tu untuk mengesahkan keislaman. Itu pun kalau orang kafir masuk Islam. Kita tak melalui proses tu. Jadi apa yang kita syahadah, asyhadu alla ilaha, aku naik saksi, aku menyaksikan bahawa Tuhan. Bila kita tengok dulu di alam roh. Jadi roh tu perlu dikembalikan pengenalan tu. Yang akal tak boleh buat. Sebab dia Allah bukan objek. Akal kita ni boleh describe benda yang pernah kita tengok. Anti waketak, 4 segi ke 3 segi? Bang. Anti waketak. 3 segi ke 4 segi? Saya bagi clue lah tu. Saya pun tak tahu benda apa lah. Maksudnya kita tak boleh nak describe benda yang tak pernah kita tengok. Saya pun main sebut je. Faham tak? Itu akal. Itu maksimum yang akal boleh buat. Dia mesti ada contoh sebelumnya. Dan itu teknologi nama dia. Bila dulu kereta macam gitu, zaman pakai asap je gitu. Zaman tu dah fikir. Semua akal. Jadi kalau Allah kita letak ke akal, maka buntulah. Sebab Allah bukan objek. Bukan zat yang sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau kenal, Masya Allah, tenggelam. Miskin, kaya, sakit, sehat, apa lagi? Ibadat, maksiat, tetap dia dengan Allah. Itu Rabi Ta'ala kata, aku hanya nak Allah. Daripada amal aku ni aku tak peduli. Allah nak masuk aku neraka ke syurga, aku dah tak peduli. Aku hanya nak Allah. Kata orang kata dia sesat. Sombong. Tak, itu bahasa fana. Bahasa orang yang dah zauq kecintaan kepada Allah. Tak ada kena-mengena dengan syurga tu. Tak ada kena-mengena. Tapi kan Allah dah menjanjikan. Jadi benda yang Allah janji, tak payah takut. Allah tak mungkir. Yang kita berjanji dengan Allah ni, yang tu selalu kita mungkir tu. Yang tu kita mungkir tu. Yang tu yang kita nak baiki diri kita tu. Tu. Weh, bawa pula ni. Dah masuk panak-panak kan. Dia mau buat pasal. Sikit lagi. Cuma mata pun tak pakai ya. 4 lebih lah. Okay, 9 minit lagi. Jadi hari ni khulasah dia, belajar setakat yang mampu. Buat kerja macam biasa, lipat gandakan zikrullah. Kalau nak bersama Allah. Kalau nak bersama nafsu, tak payah. Tapi dah tahu dah, hujung nafsu tu kesengsaraan. Orang yang mencari ketenangan, berjoget, akhirnya tak tenang. Isak dada, akhirnya jadi penagih, tak tenang juga. Tapi dengan zikrullah, dengan menyebut nama Allah, hati kamu akan menjadi tenang. Saya dah sebut dah 3 kali. 3 kali. Dengan dosa bertimbun-timbun, kelalaian berpuluh tahun. Betul tak? Jadi bukanlah Allah tu tak berkuasa, tapi sunnatullah tu Allah tetapkan kita. Zikran katsira. Nikmati hidup ni dengan zikir. Bukan tak ada masalah, sebab memang Allah akan uji kita. Tapi menikmati. Hamba ni dia menikmati pemberian Allah. Itu cerita dia. Kerana sebelum dia mencapai tahap tu, Allah dah bagi habuan zikir dekat dia. Allah dah bagi dah habuan zikir dekat dia tu. Kalbu dia tu sentiasa berzikir menyebut nama Allah. Jadi tak habis ni, saya habiskan sampai perenggan bawah tu. Alangkah kelirunya pemikiran seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahawa seorang itu apabila telah mendapat ilmu kemudian tidak beramal, ilmu agama tidak beramal dengan yang telah ketahui, nanti pada hari kiamat akan disoal, dan soalan yang lebih berat daripada soalan yang dikemukakan kepada orang yang tidak mengetahui apa-apa. Maka syaitan berbisik, baik tak payah belajar. Orang belajar tengok, tak dapat jawab nanti teruk azab dia. Lebih baik tak payah belajar. Bagi tahu dia, tak belajar confirm dia azab. Itu benda confirm. Orang belajar mungkin dia berterjawab, mungkin ada kemungkinan. Orang tak belajar confirm dia azab. Jawapan dia. Seperti yang telah disabdakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang biiznillah.
Ada soalan? Tanya. Tapi dulu topik lah sikit. Okay. Kalau ikutkan sebelum kelas ni ada jamuan kundi kahwin. Jadinya saya dengan isi berbincang lah dekat dia. Yang kita dah belajar, kalau ada percampuran tu kalau boleh kita elakkan lah. Tapi isteri kata kalau orang tu dah jemput, macam kita wajib nak kena penuhi, macam tu lah. Baik. Jemputan nikah wajib pergi. Dengan syarat. Dengan syarat. Tidak berlaku kemaksiatan. Kalau kita meyakini majlis tu ada percampuran yang tak dapat dikawal, ketika itu haram kita pergi. Kecuali kita pergi tu boleh mengubah keadaan. Itu sebagai da'i. Itu boleh. Tu. Jadi dikata kita tak boleh menceburkan diri kita pada perkara yang haram tu, tak boleh. Soal dah terjebur, itu kena taubat lah. Tapi tak boleh, tak apalah nanti kita taubat, itu sombong. Boleh garanti ke sempat taubat? Itu masalah dia tu. Siapa sangka Babadul semalam meninggal, hari Jumaat. Hari tengok dia hari Ahad. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, habis lah, dah meninggal. Tu. Jadi, dia kata, tadi yang saya komen tu, dia berkemah boyfriend dengan girlfriend dalam kemah, kena petir, seorang mati, seorang hidup. Tak ada garanti. Tapi kan syahwat tu. Nanti apa orang kata? Allah kata? Mana kita nak menang? Orang kata ke Allah kata? Kita hamba Allah ke hamba makhluk? Tu pula masalahnya tu. Tu. Jadi saya faham dalam menghadapi suasana macam gini. Pertama setting tu dah betul. Setting tu kena betul dulu lah. Bila dah setting ada juga orang jahil pergi tu, itu di luar kawalan lah. Tapi jangan daripada awal dah di setting kita kata, nak buat macam mana sekarang? Tak boleh. Saya tanya anak murid-murid saya perempuan tu, sampai seorang last kali dia tak jemput saya ke nuri kahwin dia. Dia kata, Ustaz, nanti Ustaz datang susah. Nak campur, nak bergambar, nak bersanding pun tak boleh. Lah saya tak ada kepentingan, tak datang pun saya tetap saya juga. Tak adalah benjol sini tumbuh tanduk ke, tak ada pun, tak ada kepentingan. Tapi konsisten saya bagi tahu benda tu. Tu tak campur dosa tabarruj lagi, berhias. Ya tak? Berhiasnya pengantin, berhiasnya ni kru-kru dia ni apa semua tu. Tabarus kalau suami dia redha itu dayus. Apa tabarus yang abang faham? Awak perempuan lah, apa faham tabarus? Orang perempuan. Apa maksud tabarus? Berhias macam mana? Contoh berhias? Bincu. Masa saya kecil-kecil saya tak kerti sebut lipstick, bincu. Contoh berhias? Yalah, atraktif pakaian tu. Menarik perhatian. Perempuan senang cakap. Lah kita biasa je. Ya dia biasa sebab dia perempuan. Perempuan tengok perempuan biasa lah. Laki tengok perempuan terangkat serban. Itu masalah dia. Jadi be fair lah. Jangan fikir diri sendiri. Tak boleh kita kata, alah kita biasa je pakai ni, tak kalah tarik. Itu kata perempuan. Laki tak kata macam itu. Jadi itu tabarut. Apa lagi kalau memang dihias dengan make up, sini merah, hijau, pelangi lah bibir ni punya ni. Itu terang-terang. Last kali anak saya nikah, saya dah peringatkan dia tu. Tinggal lagi benda tu berlaku selepas dia nikah. Settle masa nikah tu bersanding dalam bilik, hanya kami yang masuk, juru gambar pun mahram pun semua dah settle semua tu. Kemudian bila pindah kena makan-makan dekat tahfiz tu, saya tengok ada macam lipstick sikit. Dia kata masuk. Dia nak juga pada ahli ilmu tu. Kuatnya syahwat tekanan. Kalau nak jaga hati orang ni, jaga hati ni, man rabuka tu boleh dia tolong. Tapi itulah, macam mana kita nak huraikan benda kalau benda tu dia punya tak built in daripada dalam. Dia build kat sini. Betul lah. Takkanlah benda ni pun tak boleh, orang lain semua buat. Jadi hukum dia berdasarkan majoriti buat apa. Hukum kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya tak?
Saya siapa pun jemput, saya pernah daripada Puchong masa tu datang satu family pergi orang surau ni. Kan ku cinta, saya balik. Makan nasi ayam kat Melawati tu. Kalau kita pergi kita pergi RNR, bercampur tak lelaki perempuan, bercampur itu kita tak boleh elak. Ni majlis-majlis kita boleh tentukan ni perempuan. Cuba tak buat satu tandas je. Masuklah lelaki perempuan. Seorang tak nak. Tahu pula kena asingkan lelaki perempuan tandas tu. Bila bak makan tak boleh pula. Nafsu. Saya kalau jumpa majlis tu saya balik. Saya biasa buat. Saya takkan pergi. Tapi saya pernah tengok tuan guru dia pergi. Ni kita kena hati-hati. Tuan guru nur dia macam mana. Ketika dalam majlis tu orang segan dekat dia. Dia tak pandang benda lain mungkin. Yang tu saya tak boleh buat. Saya tak mampu. Cara saya lah saya lari daripada keadaan. Itu je yang saya boleh buat. Orang nak marah. Ketika dia tak tahu dia marah. Apalah ustaz ni. Ustaz tu boleh. Ustaz sama ustaz lah ilmu kadang-kadang. Jadi lebih kurang macam gitulah. Kalau majlis tu majlis kita yang design. Makan sama. Tandas lelaki, tandas perempuan. Tak boleh bercampur. Ada tempat makan lelaki, ada tempat makan perempuan. Kalau macam kahwin ya. Kalau nak bersanding, ada satu bilik khas, bukan public. Kalau di public boleh, dia ambil gambar kan. Dia kena tak ada make up. Pakai baju yang biasa tu, apa semua tu, tak boleh ada make up. Kalau ada make up, jawab. Yang menganjurkan tu, yang tu apa semua tu. Macam saya nikah dengan Nurul tu, dia bincang dengan saya, nak ambil kamera. Saya kata, kamera boleh. Tapi pastikan tu, ialah perempuan lah senang. Buat beratnya kat perempuan tu. Tak, macam itu. Jadi tu je lah jawapan dia tu. Kita nak pegang agama, kita nak pegang manusia yang, ialah macam-macam pendapat dia tu. Saya dulu sentiasa susah saya ni, belajar susah dengan saya ni. Saya suka pegang yang susah, sadid. Orang nak ikut, tak nak ikut, saya tak tahu. Saya tak berani nak longgarkan benda tu. Sebab nanti saya tanggung. Walaupun kadang-kadang benda tu saya buat. Tapi kalau bertanya hukum, saya akan jawabnya tu. Sebab jawapan saya akan dipertanggungjawabkan. Itu masalahnya tu. Jadi elok-elok. Saya tak tahu majlis siapa. Tapi kalau majlis tu majlis nikah macam itulah. Ada belakang. Jadi kita kena tulis. Ni lelaki, ni perempuan. Dia semalam kat kubur tu. Perempuan di satu sudut sana. Kita cuba juga asing. Dia tak, dia nak mencelah juga. Dia boleh nak duduk dekat bawah bangsa tu nak talqin sama-sama. Tu. Jadi orang dah meninggal tak ada masalah. Kita yang hidup. Apalagi kalau majlis-majlis kahwin apa, kena hati-hati. Takutnya hilang berkat. Hilang berkat. Nikah sah. Tak, nikah sah. Wallahu a'lam bisawab. Hanya umur kita jumpa pada kelas yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma faqihna fid din 'alimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa masyayikhina wa mu'allimina wa zawiyuki 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Umur apa? Dah bai'ah belum? Nanti bai'ah. Kau zikir tak zikir pun tak apa. Nanti kita monitor pula ni. Ni ada harapan jadi anak orang soleh ni. Amin. Ya tu. Betul lah tu.